Terima kasih Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya juga rasa terpanggil untuk memberi beberapa penekunan saya tentang isu ini. Yang Berhormat Menteri, sementara saya faham di sebalik perhitungan yang dibuat, saya juga mahu merakamkan dalam Dewan Yang Mulia ini. Kalau ditanya apakah dan siapakah yang boleh kita ambil ukuran dan penentuan dalam penggunaan nama Allah, saya kira kita perlu merujuk kepada Allah dan kalam Allah. Dan saya merakamkan dalam Dewan Yang Mulia ini dalam ayat Allah yang jelas, sifatnya qat'i, putus, dan dalilnya pun qat'i, putus. Sifatnya qat'iyatu dilalah wa qat'iyatu subut. Sebutannya jelas, mafhumnya pun jelas. Di mana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 40. Dengan izin saya bacakan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaula daf'ullahi nas ba'duhum bi ba' lahuddimat samawi'un wa bi'un wa salawatun wa masajidun yuzkaru fiha ismullah katsira wa yansurullahu man yansuruh. Sadaqallahul azim. Datuk Yang Di-Pertua, Maknanya, Mat? Datuk Yang Di-Pertua, dengan mafhumnya, kurang lebih maksudnya. Dan kalau tidak Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, menolak perbuatan kezaliman, keterlanjuran satu kaum manusia, ditolak dan disemak imbang atau di check and balance oleh satu golongan yang lain, maka musnah tempat-tempat ibadat orang-orang Yahudi, Nasrani, dan ada yang mengatakan Majusi, dan juga masajid, masjid-masjid yang di mana dalamnya, kata Allah, yuzkaru fiha, dan di dalamnya itu disebutkan dan disucikan ismullah katsira, dan dipersuci dan ditakdiskan nama Allah yang sebanyaknya. Wa yansurullahu may yansuruh. Seterusnya dalam ayat itu, wallahu alam bisawab. Datuk Yang Di-Pertua, jelas dalam ayat ini, kalau Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan bahawa dia, yakni Allah, yang mengiktiraf dalam semua tempat-tempat ibadat Allah Subhanahu wa taala ini, nama Allah, the name of Allah is glorified. Siapa kita yang boleh menafikan penggunaan nama Allah di tempat-tempat ibadat agama-agama langit ini? Maka dengan itu, Datuk Yang Di-Pertua, meskipun saya memahami latar belakang isu ini yang lebih bersifat perhitungan politik, tetapi saya ingin jelaskan dalam Dewan Yang Mulia ini, buat sekian kalinya, jangan sampai perbuatan kita itu menimbulkan pelbagai suasana yang kurang sihat di antara persefahaman antara agama. Dan paling malang, Datuk Yang Di-Pertua, apabila kita menunjukkan sikap semacam satu psiki dan psikologi umat yang dalam keadaan diserang ataupun dengan izin a siege mentality. Sebentar tadi kita bercakap tentang isu yoga. Saya juga memahami perkara itu dan saya tidak mahu ulas lebih daripada apa yang telah dibahaskan. Tapi dalam persoalan nama Allah ini perlu diperjelaskan kepada semua, guna untuk kita jalinkan persefahaman yang sebenar. Dan perkara ini, Datuk Yang Di-Pertua, saya sifatkan sebagai satu politik baru di negara yang menyingsing satu lanskap baru, permuafakatan antara agama, budaya dan juga kaum, yang lebih menekankan hari ini persoalan yang Allah Subhanahu wa taala angkat, yakni li ta'arafu, mengenali dan memahami, lantas hormat menghormati di antara satu agama dan yang lain. Lalu dengan itu, Datuk Yang Di-Pertua, saya merakamkan sekali lagi,
Kalau kita tolak tepi persoalan perhitungan politik yang keterlaluan, pastikan dirakamkan dulu perkara yang benar daripada kalam Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Adapun dari sudut-sudut yang lain, kalau kita takut ya perkara-perkara persoalan diayah dan segalanya itu, saya mahukan perkara itu dibincang dengan lebih cermat, lebih teliti, tanpa kita menggugat ataupun menjejaskan persefahaman antara agama yang perlu ditekankan, kerana semua kita mahukan kebaikan dalam hal itu. Saya rasa begitu saja dahulu, Datuk Dipertua. Sekian, terima kasih. Minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Speaker. Saya nak tambah apa yang disebut oleh Kuala Selangor tadi. Surah Al-Imran ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, Allah perintah Rasulullah ya, untuk berkata ataupun bersabda, ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli-ahli kitab, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, datanglah kamu kepada kalimah yang sama di antara kita dan di antara kamu, yaitu alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'a, yaitu mengabdikan diri ibadah hanya kepada Allah ya, dan janganlah kamu mensyirikkan sesuatu dengannya ya. Lalu kita dapati bahawa di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak ya, ayat-ayat yang seperti mana yang disebutkan, yang saya baca, yang Berhormat Kuala Selangor baca, yang menunjukkan bahawa kalimah Allah ini digunakan oleh orang-orang bukan Islam. Ayat yang mana apabila ditanya kepada mereka, siapa yang menjadikan bumi ini, yang menjadikan matahari dan bulan, dan mereka akan menjawab Allah ya. Lalu ianya bukan merupakan satu kalimah yang khusus untuk orang Islam. Ianya merupakan kalimah bahasa Arab daripada perkataan ilah, dan ditambahnya al-ilah dipendekkan menjadi Allah. Ianya bukan nama pribadi seperti mana nama saya Khalid ataupun nama Yang Berhormat Tuzul ya, kerana tak perlu pada nama pribadi, kerana hanya satu. Kita perlu nama pribadi kalau ramai. Nombor dua, kalau kita anggap ianya sebagai nama pribadi kepada Tuhan, maka ianya perkataan Arab. Orang akan mengatakan, oh ini Tuhan orang Arab kerana namanya Arab ya. Lalu kita nak faham mesej Islam yang sebenar, iaitu memanggil semua manusia tunduk kepada Tuhan yang satu, iaitu Allah. Dan sepatutnya kita merasa bangga kalau orang yang bukan Islam, yang lain, khususnya orang-orang Nasrani dengan orang-orang Yahudi, ingin sanggup menggunakan perkataan Allah. Umat Islam di dunia barat, Yang Berhormat Tuan Menteri, mereka berusaha untuk mendapat masyarakat Kristian mengiktiraf bahawa Tuhan yang mereka sembah, umat Islam sembah ini, adalah Tuhan yang sama yang mengutuskan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam. Tapi kita di sini, oleh kerana siege mentality yang disebutkan oleh Yang Berhormat Kuala Selangor, kita nak mengkhususkan, oh ini Tuhan orang-orang Islam, ini Tuhan orang Melayu saja. Dan ini merupakan satu penyakit yang perlu diperbetulkan. Saya khawatir kalau kita membuat satu sikap yang sebegini, kita melanggar apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri, sehingga orang akan kata bahawa apa yang disebut dalam Al-Quran itu tak betul ya. Kerana sebenarnya dalam Al-Quran, perkataan Allah itu memang digunakan oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, dan perbahasan di kalangan mereka telah diabadikan di dalam Al-Quran. Terima kasih.